والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita insya-Allah. Muka surat 9, betul? Nombor apa? Nombor 5 قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Yang kelima, sebaiknya seorang pendakwah bergantung hidup atas hasil usahanya sendiri. Atau melalui mana-mana sumber kewangan yang baik dan mulia, bukan dengan jalan meminta-minta dan jalan yang hina lagi menghinakan. Sesungguhnya para pendakwah yang benar dan mulia masing-masing melepas diri mereka daripada hidup di atas hasil sedekah dan pemberian orang lain. Di mana lagi akan wujud kemuliaan diri mereka di sisi masyarakatnya sekiranya mereka sendiri menghina diri mereka dengan melakukan perbuatan yang hina, iaitu meminta-minta, sekalipun ianya tidak dilakukan secara terbuka dan terus terang. Oleh itu, apabila kita mendapati orang yang mendakwa dirinya pendakwah sedangkan kerjanya adalah mengumpul kekayaan daripada harta orang dengan berbagai gaya dan tipu helah, maka dapatlah kita simpulkan bahawa dia sebenarnya telah meletakkan dirinya dalam kehinaan. Lebih-lebih lagi pada pandangan masyarakat dan jiran tetangga. Sesungguhnya orang yang sanggup meletakkan dirinya dalam kehinaan, bagaimanakah dapat dan mampu menyeru manusia dengan berakhlak terpuji ataupun kepada berakhlak terpuji? Bagaimanakah dia sanggup berdepan dengan para taghut yang berkuasa dan golongan perosak dunia? Bagaimana dia boleh memerangi kejahatan dan kerosakan yang berlaku? Dan bagaimana dia boleh membangun keagungan, kemuliaan dan keutuhan dalam jiwa bangsa dan umatnya? Ini dia, ini satu tajuk yang ataupun satu pengajaran daripada fakta-fakta sirah yang dikemukakan oleh penulis Dr. Mustafa As-Sibai yang merujuk kepada tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi pada peringkat awal masanya, awal remajanya, pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Pengembala kambing itu pula bagi penduduk Mekah ambil upah beli kambing. Kemudian juga ikut dalam siri
perniagaan, ya. Dan ini antara perkara-perkara yang penting bagi pemahaman kita, khususnya para pendakwah, yang mana para pendakwah hari ini semua orang boleh jadi pendakwah. Cuma ciri-ciri yang mengikat pendakwah itu asasnya atau terasnya adalah ilmu, ya. Lebih-lebih lagi orang yang nak menjalankan tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya. Maksudnya mesti ada usaha. Tak semestinya usaha tu dengan maksud buat segalanya sendirian. Contoh Nabi SAW pada awal remajanya dalam usaha untuk melaksanakan tugas, mencari kewangan, mengurus diri pun ambil upah. Maksudnya bekerja bagi pihak lain. Penduduk-penduduk Mekah yang ada kambing, dia tolong bela. Cara ni dalam kerangka makan gaji pun tak ada masalah, yang penting usaha. Bekerja sendiri pun tak ada masalah, yang penting usaha. Maka asasnya usaha. Asasnya usaha. Maka dibawa di sini adalah bukan dengan jalan meminta-minta, bukan dengan jalan minta. Walaupun di sisi Islam kita ada satu asas untuk orang yang minta ni, wa ammas ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta ni jangan kita tolak dia mentah-mentah. Kita boleh buat penilaian. Itu sikap secara umum atas bagaimana hari ini nak meletakkan, jangan meletakkan kehinaan atas orang tersebut, tapi kita antaranya ditegah untuk meminta-minta. Kalau boleh usaha. Namun begitu ada ruang-ruang lain. Dia berbeza dengan usaha meminta-minta dengan orang yang betul-betul di dalam kesusahan. Orang yang dalam kesusahan tak jalan lain melainkan adalah dengan usaha untuk meminta, itu lain. Ini meminta-minta ni dengan kadar dia boleh usaha, tapi dia tetap menjalankan pelakuan ataupun perbuatan meminta-minta. Yang ini khususnya pada pendakwah, bagaimana nak memahami konteks supaya hari ini kita faham betul. Contoh kita buat ada satu asas yang boleh kita jadikan contoh kepada kita. Nabi SAW ni pernah kita fahamkan, sejarah membuktikan ataupun sejarah mengemukakan bahawa Rasulullah ni antara yang tak menerima sedekah. Pernah dengar pernyataan tu? So kita tengok, kita gali kenapa Rasulullah tak terima sedekah. Okay? Dan kita tak semesti sampai tahap itu, tetapi kita ambil hikmah. Rasulullah SAW ni tak terima sedekah. Bahkan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW ini membuka mata kepada pengikut-pengikut orang-orang yang belum Islam. Dan sejarahnya terakam bagaimana para rasul ini Allah pelihara mereka. Antara mengangkat martabat dan ketinggian serta kemuliaan taraf rasul itu adalah tidak menerima sedekah. Okey, dengan maksud apa dia? Bukan dah kaya, Nabi bukan kaya, Nabi jadikan Allah Taala miskin. Tetapi ada sebab-sebab tertentu bagaimana satu, dengan sabit apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melibatkan tidak terima sedekah ini, kita ingat cerita keislaman ataupun pengislaman Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Parsi. Dia bukan pure Islam. Kisah dia masyhur bagaimana memberi idea dalam perang Khandaq. Salman Al-Farisi ni dalam usaha nak cari kebenaran untuk siapa yang boleh dia anuti, siapa yang dia boleh pegang dan ikut untuk mencari kebenaran hidup ni. Maka jadi ada seorang laki-laki yang berikan pandangan kepada Salman Al-Farisi dari Al-Amuriyah, satu tempat. Dan antara yang disebut kepada Salman Al-Farisi, nak cari orang-orang yang baik kamu nak ikut ni,
kamu carilah laki-laki ataupun cari seorang Nabi yang mana Nabi tu sama macam agama Nabi Ibrahim. Itu dia rantaian dia. Nabi itu adalah sama agama macam agama Nabi Ibrahim. Maka diberikanlah gambaran contoh-contoh apa yang ada pada Nabi Ibrahim AS. Salah satunya adalah aturan generasi Nabi Ibrahim AS ni adalah Nabi menerima makan dari makanan yang diberikan daripada hadiah, tapi Nabi tak bagi Nabi tak diberikan sesuatu sebab dengan dinamakan sebagai sedekah. Dia hanya terima hadiah tapi tak terima sedekah. Rupa ini amalan daripada Nabi Ibrahim AS lagi. Jadi kamu cari orang-orang yang macam mana, khususnya para Nabi yang kamu nak ikut, tabiatnya mesti demikian. Tapi salah satunya kamu kena tengok juga Nabi yang hanya menerima makan hasil pembayaran orang lain itu atas taraf hadiah saja, tapi bukan sedekah. Itu dia. Jadi perkara itu Salman Al-Farisi carilah. Tengok cukup tak syarat bila dia jumpa orang ni, jumpa orang ni ambil keterangan, sehinggalah berlaku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya kepada sahabat-sahabat lain dan ditanya kepada Rasulullah SAW kenapa tak terima sedekah. Bahkan hukum bagi Nabi yang menerima sedekah tu hukumnya haram. Ini kita sebut ni Nabi Ini contoh dulu kita nak bagi faham, nak ambil spirit kenapa berlaku Nabi tak terima sedekah tapi terima hadiah. Jadi bahkan yang lebih dalam pemahaman kita dalam kerangka ni adalah bukan sekadar Nabi Muhammad SAW saja tak terima sedekah, tapi termasuk keluarga Nabi SAW, iaitu daripada kelompok keluarga Abdul Manaf dan ke bawah. Keluarga Abdul Manaf, begitu juga keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu semua ni keturunan Nabi ni, yang mereka ni tak terima sedekah. Itu dia. Maka ada beberapa alasan yang disebut oleh para ulama. Nombor satu, berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan zakat itu ataupun sedekah. Innas sadaqata. Sesungguhnya sedekah itu adalah salah satu kotoran manusia. Zakat itu adalah kotoran. Dia ambil analogi kotoran tak halal bagi Muhammad dan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Muslim, hadis riwayat Muslim. Menunjukkan terang. Sebab tu hari ni bila keluar zakat, bukannya kita nampakkan kita ni kaya Kita kena faham asalnya secara betul lah kita ada lebih. Tapi kenapa kena keluar? Kerana benda tu dah jadi hak orang lain. Bagi kita benda tu kotor. Macam tu betul. Tapi kotor ni ibarat macam kita sebut macam ni. Sebab tu kalau kita tengok fiqh, pemahaman fiqh punya takrifan, zakat tu adalah cambah, an-namu. Maka kita ambil macam kita buat pohon, kita ada tanam pokok pelam. Tanam pokok pelam. Bila pokok pelam ni kita tak trim dia, bayangkan dia punya dahan-dahan tu. Panjang melengkung. Tapi pokok tu tetap ada buah. Dan pokok tu tetap ada manfaat dia dengan buahnya. Tapi ada kesan tak kalau kita potong pokok dia punya dahan-dahan tu? Ranting daun-daun dia yang nyelerat tu, ada kesan tak? Potong Bila potong cantik. Bila potong nampak tersusun, nak ambil buah senang. Nampak buah. Kita nak trim, kita nak ikat dengan paper, masuk dalam plastik untuk jaga buah tu lebih senang. Walaupun dia nampak macam kita buang, tapi hakikat buang itu tak memberi kesan kepada pokok tu. Faham tak? Begitulah hakikatnya kepada zakat. Duit kita banyak, tapi tak guna buat kita, tapi diguna untuk orang.
Pokok tu dibuang. Pada orang yang nak ambil manfaat buahnya, nak nampak, nak jaga, orang akan kata apa menyerat pokok apa ni, macam potong sikit. Kan? Buah kita pun sendiri kan, mungkin kita tak rasa tapi orang lain nampak. Maka sebab itu ada syariat zakat kena keluar. Sebab tu bukan lagi hak kita. Bukan lagi hak kita. Tapi apa yang berlaku? Hakikatnya, bila keluar an-namu, dia bercambah. Dia akan terus keluar, dia akan terus keluar dan akan terus keluar. Ini namanya zakat. Berarti kalau orang keluarkan zakat, Allah akan mencurah dan melebihkan lagi rezeki pada dia. Itu hakikat. Walaupun nampak secara hakikatnya dibuang, dipotong, kotor, kan? Serabut. Tapi tidak. Tapi dia adalah memberi kesan baik. Namun Nabi dipahami dalam kerangka hakikat. Sebab apa? Satu kedudukan yang ada pada Nabi SAW, sehingga terang menunjukkan bahawa dalam hadis Nabi sendiri tak terima zakat ataupun sedekah. Okay, itu antara yang satu, antara faktor pertama. Kerana dalam hadis riwayat Muslim memang terang-terang menunjukkan zakat itu adalah satu kotoran manusia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terima sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah satu riwayat, satu ketika orang masukkan makanan dalam mulut cucu Hasan, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan cucu Nabi pada ketika itu dia masukkan, bukan orang masukkan, tapi cucu dia bawa masuk sendiri makanan tu. Bawa masuk sendiri makanan. Maka bila Nabi confirm ni makanan datang mana ni? Ini orang bagi ni. Orang bagi bukan orang sedekah. Okay, orang sedekah. Maka apa yang Nabi buat adalah Nabi keluarkan balik makanan tu daripada mulut Hasan bin Ali. Lebih keluarkan balik, menunjukkan keseriusan Nabi SAW. Satu lagi sama masyhur bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat kumpul dalam satu halaqah. Maka ada seorang sahabat ni dia bercita-cita sangat nak bagi makan Nabi. Bercita-cita sangat nak bagi makan Nabi SAW. Okey? Maka pada ketika itu dia berazam untuk buat sedekah lah kepada orang-orang makan. Macam kita hari ni lah. Ada duit lebih sikit, nak buat kenduri pun. Orang sedekah ni, kau bawa jatuh kuasa. Orang nak buat sedekah sikit bagi orang makan. Kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, malam Jumaat ke. Atas nama sedekah kan? Atas nama sedekah. Maka sampailah majlis itu, harap yang paling besar bagi penyumbang tu adalah dia minta nak harap Nabi SAW. Dia tahu je. Sahabat-sahabat ni mungkin ada yang tahu, dia tak tahulah. Tapi dia punya cita-cita nak Nabi makan makanan dia. Semua orang nak makanan dia dijamah oleh Nabi SAW. Okey. Jadi pada ketika itu Nabi SAW dia ajak makan, duduk dalam halaqah. Kemudian dipersilakan lagi makan. Makan. Sedekah. Kan. Okey. Maka pada ketika itu Nabi SAW pun menjamah makanan. Jamah makanan tu. Okey. Bila jamah makanan tu, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kamu tak terima zakat orang?" Kan? Maka pada ketika itu Nabi membetulkan keadaan itu yang kita sebut tu. Ya, di samping ini kamu kena faham bahawa aku memang tak makan harta sedekah orang. Tapi sebelumnya itu telah diperjelaskan bagi aku oleh penyumbang tadi, dia bukan sedekah ataupun memberi zakat lebihan pada harta dia, tetapi ini hadiah buat aku. Hadiah buat aku. Namun bila jadikan hadiah dengan sedekah lain, dia punya akad. Okey. Jadi hari ini dalam membetuli transaksi dan juga kita panggil akad, sedekah tu ada standard yang lain, zakat pun ada satu standard yang lain, hadiah tu standard yang lain. Contoh, sedekah dengan zakat dalam kerangka fakir, miskin. Hadiah orang kaya pun boleh. Okey, cuma jangan salah gunalah. Itu mungkin dalam kerangka kita hadiah. Itu
Itu mungkin dalam kerangka hadiah. Cuma hadiah itu dia tak ada kepentingan apa-apa lah. Macam tadi lah, sahabat tadi kan, dia tak ada kepentingan. Dia memang berazam nak khidmat. Dia seronok Nabi ada ni. Tapi bila nak bagi, Nabi tak terima. Tapi Nabi terima sebagai hadiah, Nabi makan. Ni sedekah ke hadiah? Nabi tanya orang tu, ni hadiah. Faham dia, baru Nabi makan. Okey. Dalam muamalat, hadiah dengan sedekah berbeza. Sedekah dan zakat, contohnya zakat, dia ambil dalam kategori Al-Quran sebut khudh min amwalihim sadaqah. Dia ada dalil dia. Keluarkan daripada sebagian hartamu itu sedekah. Sedekah ni bagi pada dua dalam fiqh. Pertama sedekah yang wajib, kedua sedekah yang sunat. Tapi orientasi sedekah ni tetap kepada orang yang ada tertentu. Pertama, sedekah yang wajib ni, pertama dalam kerangka nafkah isteri, suami pada isteri. Itu dia panggil sedekah yang wajib. Maka dalam ayat yang lain dia lebih memperincikan, namanya nafkah. Dia panggil nafkah. Itu sedekah wajib. Okey? Boleh. Maksudnya kan bini-bini ataupun rumah marah pula, ni nak ambil ni awak sedekah ke mereka ni. Untuk sedekah pula dah. Sedekah ni namanya sedekah wajib. Nafkah kita panggil kan. Kedua, iaitu zakat. Masuk dalam sedekah yang wajib. Ketiga, sedekah yang wajib ni adalah bentuk pemberian sesuatu yang mengikat dalam bentuk nazar. Dia kata, aku kalau dapat sekian-sekian, aku kena keluar sekian-sekian. Dia berlaku pengeluaran kan daripada harta dia. Maka itu adalah salah satu elemen sedekah. Tapi sedekah dia wajib. Sebab dia nazar. Sebab dia nazar. Boleh jelas itu sedekah yang wajib. Sedekah yang sunat. Sedekah mandubah. Pertama dalam kerangka dipanggil jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariah hari ni yang kita laksanakan di masjid dan sebagainya. Kita bagi RM1, mudah-mudahan mengalir sampai mati. Itu matlamat kita. Oh, orang buat sekolah, awak nak nyumbang jugalah. Orang nak buat binaan-binaan tertentu, struktur-struktur tertentu tambahan dalam masjid untuk keperluan dan juga penggunaan kita, aktiviti sebagainya. Kita nak keluar tak? Bagi jariah. Panggil sedekah jariah. Hari ini juga advance dalam masalah sedekah yang disunatkan ni juga namanya takaful. Takaful tu juga dalam kerangka, kalau yang Islamic compliance-nya kita panggil takaful lah. Tapi masyhurnya hari ini dalam terma digunakan insurans. Tapi insurans tu yang non-syariah compliant kan. Tapi yang kita Islam kita ambil kira adalah angkat takaful tu. Takaful tu sendiri adalah salah satu sedekah. Kita bayar berbulan, bukan untuk keperluan pun, untuk orang lain yang sakit. Tapi sebab kita hari ni tak faham konteks tu, nuntut habis kat ejen tu. Apa yang awak bayar bulan-bulan saja, tak ada sakit-sakit pun, jauh rasa rugi je rasa. Sebab dia tak faham asas kepada dia bagi tu untuk bantuan dan kepada orang lain. Itu namanya takaful. Supaya orang lain dapat bersama manfaat tu. Itu namanya takaful. Takaful juga adalah salah satu elemen, dia panggil apa? Elemen sedekah yang disunatkan. Begitu juga wakaf masuk dalam sedekah mandubah. Wakaf. Maka dia cuma ceraian dia tu. Wakaf. Cuma dia ada spesifik hukum tertentu lah. Cuma ceraian daripada setiap kita ni perlu keluarkan harta dalam bentuk meraihkan sedekah, maka dia akan pecah di sudut itu. Sudah ada pengeluaran yang bentuk wajib, pengeluaran yang bentuknya sunat. Nabi ni kat mana? Yang sunat ni. Nabi tak makan. Bahkan yang wajib juga tak mengikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan juga antara fakta-fakta lain yang menyebabkan Nabi tak makan rata-rata zakat ni juga kerana pada ketika itu bahagian-bahagian tertentu untuk yang menjadi pemilikan orang Islam adalah ghanimah-ghanimah yang ada diagihkan dan juga disimpan di Baitul Mal. Maksudnya agihan-agihan harta rampasan perang tu. Dan harta dia sangat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada dia punya portion. Portion ghanimah, keluarga Nabi ni ada pemilikan kepada harta tu sebanyak 1/5. Okay? 1/5 bahagian tertentu. Tengoklah dapat apa-apa, dapat semua. 1/5 tu ada portion. Jadi bila dah ada tertentu untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tak lagi meletakkan diri satu yang berhak menerima zakat maupun sedekah yang lain. Tu 1/5 daripada bahagian ghanimah yang ada ketika mana seliaan oleh Baitul Mal ketika itu. Okay? Maka ini antara kita panggil hikmah-hikmah kenapa Nabi tak terima zakat. Menunjukkan hari ini syariat yang datang ada ruang-ruang yang luas dalam kerangka untuk menambahkan kita punya pendapatan dan juga perolehan diri, di samping daripada hanya menerima saja bulat-bulat daripada pemberian orang lain. Maka sebab itu sebagai pendakwah disebut dalam ni, kena usaha keras sikit lah. Kena usaha keras sikit. Maka ini cabaran untuk orang-orang yang bergerak dalam realiti, yang membangunkan pusat-pusat dakwah, yang membangunkan pusat-pusat Islam belajar itu ini. Kena ada survival tertentu demi kepentingan. Jangan hanya semata-mata meminta. Meminta ni satu je kerangka. Kita bukan minta untuk tujuan itu ini, tetapi untuk memperluaskan supaya orang lain dapat memberikan infak. Maka itu ruang wasilah untuk orang lain beramal. Jangan langsung ni. Contohlah kita kata dalam kerangka kita masjid, dalam kerangka masjid. Kita faham dalam kita dapat tengok keperluan-keperluan nak buat tempat air semayang contoh. Ataupun nak tambah ruang solat. Sebolehnya walaupun kita ada kemampuan yang besar dan ini dan pelbagai lagi komitmen kita boleh beri pada tempat tu, tapi sebagai dasar orang yang melaksanakan tugas menyelaras dan menyelia masjid ni, kita kena sediakan portion 40%, 30% tu untuk orang lain masuk dalam bentuk wakaf dan juga pemberian sedekah. Kena sedia.